Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara tuan imam, pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada subuh ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk hadir berjemaah, beriktikaf dan mengikuti kuliah subuh dengan dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesihatan tubuh badan, kesempurnaan anggota panca indera kita, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada bala, wabak, penyakit dan lain-lain lagi. Mudah-mudahan kita masuk dalam kumpulan hamba-Nya yang bersyukur. Saya juga mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1444 Hijrah. Dan marilah kita sama-sama muhasabah pada hari ini sebenar dengan menyambut Maulid ini untuk kita kaitkan dengan fiqhu al-awlawiyat, apa yang patut kita buat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu contoh atau suri teladan yang baik untuk orang-orang yang berharap, yakni berharap pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, ya, dan juga menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Jadi biasanya kita pada hari bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan berceramah di sana di sini, mengadakan pelbagai aktiviti meningkatkan kasih sayang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah antaranya dengan membanyakkan selawat kepada baginda, dan selawat tu bila-bila pun kita dituntut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita sebut tiap-tiap minggu. Itu hukumnya sunat dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kita nak mencontohi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang terbesar, yang utama, apa benda? Ya tak? Kalau kita katakan contoh hari ini, kita katakan kalau satu orang itu sedang sakit, sedang tenat, ada 30-40 penyakit atau berbagai-bagai penyakit menimpa dirinya, maka doktor tengok macam-macam jenis penyakit. Maknanya umat ni dah sakit teruk dah ni. Ya tak? Umat Muhammad ni dah sakit macam-macam. Segalanya ada. Kalau ibarat kata 3 serangkai tu dah tentu ada dah. Yang lain daripada 3 serangkai macam-macam lagi. Ya, rupa, kulit, dalam, jantung, sel darah, barah, kanser, segala-galanya ada. Ibarat kepada umat ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pada peringkat awalnya yang kita nak kena ikut ialah berdakwah. Tidak? Menyampaikan, menyeru orang kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menghadapi cabaran yang besar. Ya. Dan contoh dikatakan di situ
Contoh di antara dalam tafsir itulah sebut, ya. Uswah tu aspek apa dia kata dalam ayat yang kita baca tadi, mengenai cerita peperangan Khandaq. Itu kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu sabar sungguh antaranya, ya. Dengan kekurangan makanan, kekurangan minuman. Ini sebut dalam kitab tafsir lah ayat contoh tu. Dia kata, kalau sekiranya orang lain lapar, makanan tak cukup, minuman tak cukup, Rasulullah lagi lapar lagi. Orang lain ikat dengan batu perut sebiji batu, Rasulullah ikat 2 biji batu. Pernahkah kita ikat dengan tali pinggang batu tu? Tak pernah ikat tali pinggang batu pada perut kita kerana menahan lapar. Cuma hari ini kita tak sabar kerana menahan rakus. Ya, rakus kepada dunia. Rakus kepada jawatan. Rakus nak jadi millionaire. Itu masalah kita hari ini. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Rasul tadi dikatakan contoh, maka kita cubalah kenal pasti penyakit apa yang ada pada kita. Ya, penyakit-penyakit yang utama. Apabila penyakit-penyakit yang utama kita ubat, maka antibodi kita jadi kuat, maka dengan sendirinya penyakit-penyakit kecil itu akan hilang. Kita hari ini dari segi dakwah bilangan saya kira sudah terlalu ramai umat Islam hari ini. Ya, dalam berbilion, bilangan bilion umat Islam. Ya, 1,5 bilion lebih kurang umat Islam dalam dunia ni. Satu bilangan yang macam buih lah. Ya, banyaknya. Tetapi dalam keadaan buih yang begitu banyak, ya, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa, ya, terpinggir seperti rumput di tepi jalan, ya, tak dipedulikan orang, tak dipedulikan oleh masyarakat dunia, ya, dipandang rendah, dipandang hina. Maka mengapa apa penyakit kita dengan bilangan kita yang begitu ramai? Maka oleh sebab itu kita perlu muhasabah diri kita. Maknanya kita kena fokus sekarang ni kepada kualiti kita. Ya tak? Bagaimana kita nak meningkatkan kualiti umat Islam? Ya, kerana dah begitu banyak sangat kualiti kita terlalu rendah. Tu kita terlampau kadang-kadang nak jual barang, nak jual banyak pengeluaran, tak jaga dah kualiti dia. Kualiti tak jaga, maka akhirnya barang kita jadi barang-barang yang palsu setengah tu. Ya, ada yang munafik, ada yang liberal, ada yang pluralisme, tapi dia guna nama Islam. Islam. Jadi banyak penyakit berulat, ya, ibarat buah-buah yang tak boleh dimakan kerana dimamah oleh ulat-ulat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu kita kena kembali balik mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya memfokuskan kepada membetulkan, ya, iman yang benar, iman yang mendalam. Ya, bila sebut iman tu termasuklah iman mengenai Allah Azza wa Jalla. Ya, iman mengenai dengan rasul-rasul, para anbiya, iman mengenai perkara-perkara yang gaib. Itu dia akan memberikan satu kekuatan. Kalau kita kuat, ya, walaupun sikit, boleh menewas, mengalahkan kaum atau puak yang jauh lebih besar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika peperangan Badar contohnya, ya, dengan 300 orang lebih saja boleh
menewaskan musuh-musuh yang lebih daripada 950 orang, maknanya dekat 3 kali ganda. Ya, boleh kita hari ini kalau umat Islam jauh lebih besar, musuh sikit aja dah musuh menewaskan umat Islam. Dia dah jadi terbalik. Kerana apa? Kerana keimanan mereka itu tidak kukuh. Ya, kerana nawaitu mereka tidak benar. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu menolong Allah, Allah pasti tolong kamu. Kalau kamu tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Tapi kalau kamu tak tolong Allah, maka Allah Ta'ala juga akan melupakan kamu. Ya, kalau kita lupa dengan Allah, Allah Ta'ala akan mengabai, melupakan kita. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara aspek yang perlu kita tekankan dalam kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Islam itu dah Islam dah. Yang kedua, iman pun dah kata beriman dah. Tapi satu lagi aspek yang kita tinggal abai, iaitu ihsan. Ihsan, dia iman, Islam, ihsan. Ya tak? Ihsan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ta'rifannya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala seperti seolah-olah kamu melihat Allah. Ya. Dan kalau kamu tak melihat Allah, Allah Ta'ala yang melihat kamu. Itu makna ihsan. Kita sentiasa rasa diri kita diperhati, dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan markah pada setiap gerak-geri, perbuatan, langkah kita, ya, tindak tanduk kita. CCTV. Kalau kita kata CCTV, tengok je. Kalau perompak, pencuri, penyamun dia tahu CCTV fokus ke dia begitu, dia takkan berani buat, takkan berani pecah tabung di belakang tu. Ya, orang kenal muka dia, tengok dia. Allah Ta'ala lebih tiada bandingannya daripada itu. Maka kita kena bersifat ihsan. Jadi ihsan itu, iaitulah cemerlang, buat dengan cara yang terbaik. Kalau umat Islam buat cara yang terbaik, ihsan dalam ibadat nombor 1. Ibadat kita tu ihsan. Ya. Tu dari segi ibadat kita sempurna. Kalau sembahyang rukun, sujud, ya, ikut syarat rukun dengan sempurna. Hatinya pun difokuskan juga. Oh, Tuhan tengok, ya, bahawa aku paling dekat dengan Allah Ta'ala ketika sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau aku pinta, dia akan bagi. Jadi kita ihsan dalam ibadat, sembahyang, puasa, haji, zakat, tilawah Quran, berzikir, tasbih, tahmid. Itu yang ibadat-ibadat sunat, ya. Tapi yang utamanya wajib. Maka mesti buat sebaik-baiknya. Barulah kita dapat satu kekuatan. Kalau kita kata wirid, contoh. Wirid tu maknanya kita import, masukkan, ya, kekuatan-kekuatan dalam diri kita. Maka kalau kita betul buat dengan cara ihsan, maka kita akan dapat kekuatan. Ihsan dalam perkara-perkara sunat, ya. Ihsan dalam menunaikan fardu kifayah. Ni fardu kifayah. Tu kita kena buat dengan ihsan. Fardu kifayah ni, tuan-tuan, ya, kalau kita tengok dalam fiqh
aulawiyat, dia kata. Orang yang sudah ditentukan, ditetapkan dia menjalankan tugas fardu kifayah tu, maka benda itu jadi fardu ain kepada dia. Kepada dia. Sebab dia lah yang seorang boleh buat. Kalau kita kata doktor nak bedah otak, ya, contohlah, kita ni mana kerti ya, dia seorang lah yang pandai, maka dilantiklah dia lah nak buat kerja ni, maka dia lah seorang boleh buat. Jadi sama seperti fardu ain kepada dia. Dia mesti buat terbaik nak selamatkannya nyawa. Bahkan ada yang menyatakan kewajibannya tu sama seperti dia kena buat terbaik fardu ain yang lain, sembahyang, puasa dan sebagainya. Ya, bahkan dalam keadaan tertentu dia kena buat lebih terbaik daripada itu. Kalau tengah sembahyang pun kita kata orang nak lemah boleh tinggal sembahyang kerana menyelamatkan orang yang lemas, ya tak? Kita dah sebut dulu. Jadi makna dia fardu ain. Maka kita tengoklah hari ini. Contoh kita katakan, jadi orang-orang yang diberikan amanah melaksanakan fardu kifayah seperti jadi pemimpin, jadi ketua, jadi menteri, ya tak? Kerana tu kalau tak ada benda tu, macam mana kita nak mentadbir negara? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Selagi benda tu tak sempurna, perkara wajib tak boleh buat. Ya, perkara wajib yang lain tak terlaksana kalau benda kepimpinan tak selesai. Jadi kena selesaikan yang tu dulu. Maka suatu yang wajib tak sempurna, melainkan dengan alat kepimpinan organisasi, maka ia juga merupakan perkara yang wajib. Jadi buat benda tu, jadi dah dia dilantik, dia jadi MP, minta maaf contoh je lah. Dia jadi pegawai daerah, dia dah jadi ketua jabatan, maka dia mesti menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau dia buat kerosakan, lebih teruk daripada orang sembahyang. Kalau satu orang sembahyang rosak sembahyang dia, sembahyang bernajis badan, dia seorang saja yang tak sah sembahyang. Ya tak? Orang lain tak terlibat. Dia sembahyang dia je. Hatta imam pun, kalau imam jadi imam tu, kalau dia terbatal, dia senyap-senyap, dia tak beritahu orang, peduli apa, lantak orang bukan tahu, terkentut. Maka sembahyangnya tidak sah. Tapi sembahyangnya tak sah tu, ya, makmum tetap sah sembahyang kan? Makmum tak tahu. Tapi dia tak menanggung dosa kerana dia telah pun merosakkan sembahyangnya dan tak beritahu makmum, tak tukar imam lain, dia terus juga jawatan dia pegang lagi. Kita hari ini macam tu lah tuan-tuan. Dah orang tak boleh pegang amanah. Contoh. Ya tak? Tapi tak mau berhenti. Minta maaf lah, saya bukan nak kata siapa-siapa. Kita muhasabah diri kita. Ya tak? Kalau kita kata kita dah tak boleh pegang jawatan, kita dah lemah, kita dah tak mampu, maka kita nak juga terus jadi imam dah terbatal dah. Ya tak? Mu tanggung dah dosanya. Ya tak? Menipu makmum semua. Ya tak? Baca khutbah tak ada wudu. Ya tak? Sembayang tak ada wudu kerana terbatal, tapi dia meneruskan juga salatnya. Apa jadi tuan-tuan? Tapi yang tu salat okey lagi, makmum Tuhan bagi lagi kan. Makmum tetap juga dikira sah salatnya. Yang tak sah tu imam. Kecuali lah makmum tu tahu imam tu kecuali makmum tu tahu imam tu batal. Kalau makmum tu tahu imam tu batal, seperti makmum nampak auratnya terbuka, ya, maka makmum yang nengok tu wajiblah dia mufarakah. Dia kena mufarakah.
Dia tak boleh nak ngikut lagi dah. Kita hari ni tuan-tuan, berapa banyaknya orang-orang yang merosakkan orang lain. Dia memegang, memikul amanah, tetapi dia korup. Contohnya, dia tidak amanah, dia tidak jujur, dia tidak ada kecekapan. Dia kata, Nabi SAW bersabda, dia kata, "Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ata." Apabila diserahkan urusan kepimpinan ini kepada yang bukan ahlinya. Kalau terbatai itu bukan ahli dah tu. Ya dah. Contohnya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi kita terlampau banyak penyakit tuan-tuan. Penyakit kita ni macam kain buruk dah. Ya dah. Kain buruk koyak sana koyak sini, tak menang nak jahit. Tapi masalahnya yang koyak-koyak tu dia tak kata koyak pula. Dia kata no problem, no problem, no problem. Jadi oleh sebab itu kita kena ihsan balik dalam menunaikan fardu kifayah. Fardu kifayah ni terlalu luas tuan-tuan. Kita nak berjaya, nak mengangkat martabat umat, kita mesti ada ilmu. Nabi SAW, Allah Ta'ala bangkitkan terus. Kita tengok sirah dia, Maulid ni, bila Allah Ta'ala bangkitkan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala turunkan ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia suruh kita baca. Baca tu kaitkan ilmu pengetahuan, dikaitkan dengan ketuhanan. Jangan dipisahkan jadi sekularisme. Kita tak mau. Kita punya jenama kita. Jadi ilmu yang rabbani. Kemudian ilmu yang seimbang, balance. Barulah boleh dari sebuah negara yang baik. Dalam firman Allah Ta'ala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, maka dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau nak negeri itu baik, dia mesti seimbang. Di antara ulama, di antara umara, kedoktoran, kejuruteraan, perubatan, matematik, statistik, teknologi media dan segala jenis ilmu tu mesti kena semua ada. Baru boleh jalan sebuah kereta, sebuah negara yang dipandu oleh satu orang pemimpin. Jadi tu semua fardu kifayah. Bila fardu kifayah tadi, contoh aja, ketua audit negara. Dia lah yang paling pandai audit, kita kata ya tak? Dia lah yang paling pandai audit, contohlah. Jadi ketua audit negara, mengaudit tu ilmu kan? Ilmu ni ilmu bukan fardu ain kan? Ilmu fardu kifayah. Tu ilmu fardu kifayah. Jadi dia nak audit, dah diberi tugas kepada dia, maka dia seolah-olah jadi fardu ain kepada dia. Dia mesti buat dengan cara ihsan. Auditlah betul-betul. Jangan audit boleh ubah pula data. Boleh pindah data, tak boleh. Ya dah, mesti telus mana yang tak kena, mana yang betul, mana yang salah, mana yang salah guna kuasa, mana pembaziran, maka dia kena jelaskan. Mesti diperbaiki.
Bila dah diperbaiki yang tu, barulah jadi antara pertanda sebuah negara atau negeri itu akan jadi baik. Ya, begitulah bidang-bidang kejuruteraan, perubatan, perkapalan, dan lain-lain lagi. Kalau kita kata contoh, minta maaf lah, contoh ajalah. Kalau buat kapal tak siap-siap, lagu mana ya? Maka kena audit dah balik, kena tengok balik. Jadi orang yang jadi duduk atas tu, semuanya dia kerana dah dibagi amanah, dia wajib jalankan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia lebih baik daripada sembayang. Kalau sembayang tadi tak sah dia seorang, sekarang ni dia buat rosak, habis satu negara, satu negeri rosak. Ya. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu tadi luaslah kita ni. Ya. Ilmu fardu ain tu tuan-tuan, termasuklah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu bahasa Arab dan macam-macam lagi. Ya, bukan satu ilmu je. Satu ilmunya tak boleh jalan. Orang ahli tafsir je tak boleh. Nak mengeluarkan satu hukum dengan ilmu tafsir semata-mata. Begitu juga dengan ilmu hadis saja pun tak boleh. Nak kata dia tu alim semua perkara dengan satu ilmu hadis. Imam-imam kita Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, dia alim macam-macam ilmu. Ya, nak gabung jalin semua tu, baru dia boleh keluarkan fatwa mengenai satu-satu hukum. Kita hari ni ahli fatwa kita terpaksa berkongsi ilmu ramai-ramai satu majlis, ya, untuk keluarkan satu hukum. Ya, sebab satu orang tak cukup ilmunya satu aspek, satu segi saja. Jadi kena berkongsi banding dengan ulama-ulama dulu. Dalam pada tu pun orang-orang yang lain duk kritik pula, fatwa tu tak kena, fatwa ni tak kena. Oi, macam-macam komplain pula. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena ada ihsan. Ya dah. Kalau kita nak bagus, ihsan tu sunnah Nabi. Ihsan tu hukumnya wajib, fardu. Ya, fardu. Maaflah kita ikut sunnah Nabi pakai serban, bagus. Tapi hukum sunnah Nabi pakai serban, kalau dia jadi seorang yang korup, apa bendanya pakai serban kalau kita korup? Tak ada membawa makna. Ya tak? Kalau kita kata bagus, saya tak ada merendahkan, memang bagus. Kita kata sunnah Nabi SAW bersugi, sugi, ya. Tapi kalau dia bersugi sehari 10 kali, ataupun sebelum sembayang, selepas sembayang, dia bersugi, tapi dalam masa yang sama dia pergi ke sana batu api. Dia ke sini dia batu api, dia ke sini batu api, apa benda? Apa makna sunnah Nabi SAW? Tak kena, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita penyakit kita hari ini, ya, itulah sama-sama. Kalau Rasulullah SAW masa Allah Ta'ala bangkitkan dia, orang Arab ketika itu, penyakit mereka antaranya menyembah berhala. Ya tak? Menyembah berhala. Mereka digelar dengan jahiliyah, kaki arak, kaki botoi, ya tak? Kaki judi, kaki perempuan. Ui, segala-galanya ada kaki. Ya. Segala-galanya ada kaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah tengok dia tidaklah ubat kaki perempuan, dia tidak ubat kaki arak, tapi dia ubat satu dulu vaksinnya, iaitu iman. Ya tak? Iman je. Itu vaksin nombor satu dia. Jadi bila dah iman dia mantap semua, teguh bilangannya, oh mereka ni ya tahan sungguh, hatta boleh dijemur di panas matahari, seperti Bilal bin Rabah, ya.
sanggup mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun dia sendiri cedera, mati dan sebagainya. Sanggup mempertahankan iman Islam dia seperti kita kata Khabbab bin Al-Ar, ya, seperti Bilal bin Rabah, seperti perempuan Sumayyah, seperti Yasir, ya. Tu contoh-contoh, ya, yang telah diseksa teguh. Jadi iman dia tu boleh mempertahankan kita. Ini kita iman dengan RM10, RM20, rasuah sikit, habis semua. Ya, halal jadi haram, haram jadi halal. Ya, rakyat, ya, menderita. Ya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh yang terbaik dalam kepimpinannya, dalam berjanji. Dia sebut tak orang terima berjanji, dia kata, ya, dia kata wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizatahum wa la yahqiru faqiran. Itu dalam berjanji sebut. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, kata, ya, sayang, kasih kepada golongan fakir dan miskin. Kita hari ini tu jurang antara kayangan dengan, ya dah, marhin, kata, ya, terlalu jauh. Jurang tu kita tak boleh buang lah. Memang akan ada orang kaya dan ada orang miskin, tapi orang kaya kasih kepada orang miskin. Orang miskin tidak dengki kepada orang kaya. Orang miskin respect, hormat kepada orang kaya, kerana orang kaya dah menyalurkan zakatnya, bantuannya kepada mereka. Kita hari saling bermusuh-musuhan, ya. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW kasih kepada fakir miskin. Duduk dengan mereka, boleh duduk. Kita bolehlah duduk sekejap ambil gambar aja, ngacau dodoi. Contoh je lah, ya, kacau dodoi. Lepas tu dah ambil gambar, udah aku naik kereta Alphard jalan. Contoh, ya. Tu tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah duduk dengan mereka. Dia menziarahi di kalangan mereka yang sakit-sakit, menghantar jenazah mereka itu sampai ke kubur. Ya dah, sampai begitu sekali. Itu termasuk lagi dikata dengan janda-janda pun ada, tuan-tuan. Dan dia tidak menghina orang-orang fakir walau bagaimana miskin, susah mereka itu sekalipun. Itu contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala. Jadi kita balik kepada tadi cerita, ya, maka kita nak contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang besar, dalam keimanan, dalam sifat ihsan, dalam menguasai ilmu pengetahuan, cinta kepada ilmu. Dia dah. Tadi kata iqra, baca. Maka kita orang Islam ni mesti cinta kepada ilmu. Ya. Pemimpin-pemimpin cinta kepada ilmu dengan menggalakkan pusat-pusat ilmu, sokongan kepada bantuan, ya, kepada golongan-golongan yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan para pendakwah, para ulama, dan sebagainya. Ya, kita hari ini kedudukan ulama-ulama direndah-rendahkan. Kalau lebih sikit dipitnah-pitnahkan. Ya tak? Supaya dia tak naik, jatuh, ya. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah Ta'ala pun firman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat umat ni dengan nombor satu, beriman. Orang yang beriman Allah Ta'ala angkat, ya. Dan yarfa'illahu allazina amanu minkum, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Dua benda. Kalau orang tu kuat iman, kuat, orang itu banyak ilmu yang seimbang, ilmu yang memberi manfaat kepada dia, maka dia pasti akan maju, dan Allah Ta'ala janji akan angkat dia. Jadi kita, ilmu kita ni, barangkali negara kita ni belum lagi seimbang, ya dah. Pasal tu kita banyak profesor, ya. Minta maaf lah, kalau kita kata majlis profesor negara, berapa ribu, berapa ratus orang ahli-ahli profesor sampai kepada emeritus dalam pelbagai bidang. Tapi kita tak boleh lagi nak menyelesaikan penyakit kita sendiri, ya. Penyakit kita, penduduk kita 30 juta lebih, ya dah. Kita tak boleh nak rawat penyakit kita, perpecahan kita, ya. Kita belum mampu lagi, ya. Kita tak mampu nak mengurus negara kita lagi. Kita harap lagi kepada orang luar, hatta kepada orang-orang kafir, kepada negara-negara barat untuk bantu, bahkan untuk kita berlindung pula di bawah dia, ya. Berlindung supaya kita selamat, ya. Terpaksa berbaik dengan Amerika, ya dah. Terpaksa berbaik dengan negara China, terpaksa berbaik dengan itu supaya dia bantu kita, orang tak kacau kita. Contohlah, itu cara dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak boleh nak berdiri atas kaki sendiri. Maka selagi kita tak boleh nak berdiri atas kaki sendiri, maka hukumnya fardu ain. Fardu kifayah tak sempurna lagi, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita kena tingkatkan sunnah Nabi, aspek kerajinan, kegigihan, dan membuang jauh-jauh sifat malas kita. Yalah, kita mengakulah kita ni sebenarnya masih lagi belum mengoptimumkan, ya, guna tenaga kita, ya. Kita belum lagi, kita banyak waktu kita terbuang. Allah Ta'ala berfirman, wal as, demi masa, manusia itu rugi. Manusia itu rugi, ya. Waktu kita banyak terbuang. Jadi kita tak mengoptimumkannya. Maka kalau kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan belajar, dengan beramal, dengan bekerja, ya, maka kita akan maju. Oleh itu jagalah waktu kita. Allah Ta'ala buat contoh kita, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara solat mereka, jaga sembahyang, jaga waktu kita. Dan kita kena kuat berusaha, kerja kena kuat, ya. Kena kuasai ilmu-ilmu fardu kifayah tadi. Kita kena kuasai ilmu berkaitan dengan ekonomi. Nak tolong orang miskin-miskin ni, kena ada ilmu, kena ada kaya, kena ada kuat kita punya keuangan kita, ya dah. Saya, tuan-tuan pun boleh kata tiap-tiap hari tuan-tuan ada orang hantar WhatsApp, hatta daripada Pakistan dengan gambar-gambarnya, banjir lah, gitu gini lah, mana dia dapat saya punya nombor lah. Kadang-kadang dia telefon saya, tolong, bukan boleh tolong RM1 2, tuan-tuan. Tolong ni kena tolong sungguh-sungguh yang banjir, yang tenggelam tu, ya, di Pakistan tu, gitu gini.
Tak masuk lagi dalam negara kita lagi. Mak tahfiz tu telefon, mak tahfiz ni telefon. Macam-macam lah. Kata anak yatim ini tak makan, anak yatim itu tak makan. Pun hantar juga dengan gambar-gambarnya sekali. Kita nak tolong macam mana? Tolong doa. Kita kena kerja kuat, gigih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nak boleh bagi pantun sikitlah, contoh kita kata, orang tua ke pekan Sabtu membeli halia bersama madu. Sempena Maulid, mari kita bersatu. Bina umat kuat dan padu. Ya, satu daripadanya kita kena menyatukan umat. Padukan umat ni. Selagi kita berpecah belah, kita akan lemah. Dan Nabi SAW yang awal-awal disatukan saudara-saudara kan. Muhajirin, Ansar, orang-orang Muhajirin sama Muhajirin tu punyalah kuatnya, ya, daripada yang rendah Bilal bin Rabah, ya, boleh duduk sekali sama, ya, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar boleh merdekakan Bilal, ya tak? Boleh bagi dengan beli Bilal, sanggup beli Bilal dengan harga 1,000 dinar. 1,000 dinar, tuan-tuan, dekat setengah juta harganya. Beli seorang hamba, bebaskan dia. Ya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah, punya kuat hubungan antara si kaya dengan si miskin semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baru kita boleh, kalau buat macam tu, kita boleh pimpin dunia. Anak muda membawa peti. Peti diletak di atas serambi. Umat bertakwa, berintegriti, memimpin dunia, contohi Nabi. Kita nak contohi Nabi SAW memimpin dunia. Kalau kita dapat pimpin dunia, tak samalah dengan Nabi. Mencontohi Nabi, ya, Barat akan respect. Sekarang orang duk kata negara yang paling bersih dalam dunia bukan negara Islam. Ya tak? Negara Islam kotor. Negara yang paling cantik dalam dunia bukan negara Islam. Negara yang paling mempunyai ciri-ciri Islam, negara bukan Islam juga. Oi, tang mana pergi Islamnya? Itu kata mereka lah. Ya tak? Yang ada pada orang Islam ialah namanya Islam. Namanya Islam. Macam kita kata serbuk cuci fat atau bris dulu punya, ya. Kita bubuh cap baru. Bendanya lain kan? Oh, begitu. Ya. Nama Islam. Cap Islam. Tapi kepala otaknya sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, bengis, kejam, tidak kesian kepada fakir miskin, ya, rakus kepada wanita, rakus kepada seksual, rakus kepada wang negara. Itu kerja-kerja mereka, ya, ada pada kita, tapi masih kita guna nama Islam. Integriti tiada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena seimbang antara dunia dan akhirat kita. Kalau akhirat saja tak boleh, ya, dunia saja lagi tak boleh. Sahabat Nabi ada yang kuat akhirat, ya, no problem, yang miskin-miskin. Tapi ada yang kaya-kaya, yang tu dia menyamakan balik. Ada orang yang seperti kita katakan Abdurrahman bin Auf. Ada orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang sanggup belanja besar seperti Osman bin Affan. Jadi mereka ni, ya, saling, ya, kita katakan bahu-membahu, ya, saling bantu-membantu
antara satu sama lain. Kita hari ini yang kaya lah yang merakus, meragut, mengambil daripada yang miskin. Hatta minta maaf lah, kadang-kadang ya, untuk peruntukan untuk orang-orang miskin tu pun ya disapunya oleh orang kaya kadang-kadang. Ya, na'udzubillah. Contoh saya lah, saya pernah pergi ke Sabah dulu kerja di sekolah. Ya, kerja di satu sekolah di Sabah. Jadi peruntukan tu untuk orang-orang budak-budak lah, makan, bantuan makanan kepada pelajar-pelajar. Jadi bagi makanan kepada mereka. Lepas tu kontrak makan ni, tuan-tuan, dia buat makanan tadi, sedia bagi kat budak-budak tu makanan yang sisa-sisa yang tak elok-elok tu, tulang-tulang, tapi bagi kepada guru ni makanan ayamnya peha dia tu. Itu peruntukan tu sebenarnya bukan untuk guru. Sebab guru boleh makan pula. Ya, dia bagi untuk kepada pelajar-pelajar. Ya dah, rancangan pemakanan dia kata contohnya ya. Itu diceruk di sebuah sekolah pedalaman. Kita hari ni kalau dalam sebuah negara yang peruntukan berjuta berbilion, pula orang miskin dapat apa? Sampai sikit, yang lain telah disapu habis tengah jalan. Ya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena jaga. Ya, kita kuasai dunia, kuasai akhirat, tetapi kerana Allah Ta'ala. Baju Melayu pakaian resmi, baju batik kesukaan hati, rasuah maksiat kita basmi, dunia di tangan, akhirat di hati. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.